أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil, atas wajah, atas jalan meliputi, atas jalan tafsil, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Ini sambungan daripada huraian sifat yang ke-9, sifat ilmu. Agak panjang huraian sifat ilmu. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang maujud, sifat yang sedia kala, sifat yang berdiri, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyata dengan sifat ilmu oleh segala perkara. Nyata itu inkishaf. Saya bicara dah minggu lepasnya. Nyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmu, nyata oleh segala perkara. Segala perkara inilah daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Diperjelaskan lagi terdahulu sifat yang ke-9, sifat ilmu. Allah yang bersifat dengan ilmu nyata akan segala perkara. Segala perkara ni mana? Segala yang wajib, yang harus, yang mustahil, itu segala perkara. Kemudian didatangkan lagi, mana segala perkara? Daripada segala yang wajib. Ni maknanya kalau kita kata satu-satu tu perici, yang mana hak perici itu sebelum tu sudah terkandung. Mana terkandungnya? Nyata dengan sifat ilmu oleh segala perkara. Dan segala perkara ni apa dia? Yang wajib, yang harus, yang mustahil. Diperinci, diperjelaskan lagi. Nyata dengan sifat ilmu Allah oleh segala perkara. Mana segala perkara? Daripada segala yang wajib. Mana apa itu? Maknanya hak sifat ilmu ni, mana perici sungguh. Yang mana kita sebut nyata. Kalau kita mengetahui itulah. Mengetahui.
Tapi mengetahui itu dipanggil nyata. Nyata dengan sifat ilmu. Itu dipanggil mengetahui. Tapi disebut inkisyaf lah nyata. Kita sebut nyata ni kurang jelas sikit. Mengetahui. Tu baru jelas bagi kitanya. Mengetahui. Tapi mengetahui itu dipanggil inkisyaf. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu akan segala perkara. Segala perkara tidak terkecuali walaupun satu perkara yang sekecil zarrah sekalipun. Semuanya nyata bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmu. Allah mengetahui segala-gala perkara. Jikalau berpegang ada perkara yang Allah tidak mengetahui, walaupun perkara tu kecil sekalipun, maka hak tu kafir ijma' ulama. Tidak mengetahui, hak tu kafir ijma' ulama. Yang hak Mu'tazilahnya kita bicara dahulu, mereka menolak akan kehendak Allah, akan perkara yang jahat yang akan berlaku, yang akan dipilih dan dilakukan oleh hamba. Mu'tazilah tolak iradah kehendak Allah, tapi mereka tidak tolak ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, tetapi Allah tidak kehendak. Atau Mu'tazilah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tetapi kalau tolak mengetahui atau kafir ijma' ulama. Jadi mengetahui tidak ada yang menolak, melainkan tolak mengetahui ni puak-puak falsafah. Nanti kita akan bicara hak berkaitan dengan puak-puak falsafah yang dihukumkan kafir. Sebab puak falsafah ni Allah tidak mengetahui atas jalan tafsir, kita akan cerita nanti. Jadi maknanya orang Islam sama sekali tidak menolak akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hak Mu'tazilah tu orang Islam, mereka tolak kehendak iradah Allah akan perkara yang jahat. Tetapi mereka tidak menolak mengetahui Allah akan perkara yang jahat yang akan dipilih dan dilakukan oleh seseorang. Jadi mengetahui dengannya, dengan nyata dengannya dengan sifat ilmu oleh segala perkara. Nyata bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa Allah mengetahui segala-gala perkara. Mana segala-gala perkara ni? Daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Mana segala yang wajib? Zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan yang harus, mana yang harus? Inilah hak yang baru ni lah. Zat dan segala sifat dan segala perkara yang berlaku daripada segala makhluk Allah. Tu yang harus. Sebab kita ni kan, kita ni perkara yang harus ada, harus tiada. Maknanya ada kita akan boleh terima, tak ada kita akan boleh terima. Dipanggil kita ni perkara yang harus ada. Adapun zat Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah, itu perkara yang wajib ada, akan tak terima sama sekali tak ada. Allah tak ada, akan tak terima sama sekali. Sifat kesempurnaan bagi Allah tak ada, akan tak terima sama sekali. Jadi zat Allah perkara yang wajib ada, sifat Allah perkara yang wajib ada.
Yang harus ada ni, zat dan sifat kita yang baharu. Yang mustahil, yang mustahil ni contohnya sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, isteri bagi Allah. Itu perkara yang mustahil, perkara yang akal tak terima nak kata ada. Ada sekutu, ada Tuhan yang kedua, akal tak terima. Ada anak bagi Allah, ada isteri bagi Allah, akal tak terima. Dipanggil perkara yang mustahil. Jadi kalau sebut kata segala yang wajib, zat dan sifat Allah. Segala yang mustahil, zat dan sifat perkara yang baharu. Kemudian yang mustahil tadilah. Ada sekutu, mustahil. Ada anak, mustahil. Ada isteri, mustahil. Kemudian lemah Allah, mustahil, akal tak terima. Maknanya baharu Allah, mustahil, akal tak terima. Binasa Allah, mustahil, akal tak terima. Itu dipanggil perkara yang mustahil. Zat ataupun sifat. Mana zat ada Tuhan lain, mustahil. Mana zat ada anak, mustahil. Ada isteri, mustahil. Sifat mustahil pula, sifat baharu Allah, binasa Allah, itu mustahil. Serupa Allah dengan yang baharu, mustahil. Berbilang tidak wahdaniyah, mustahil. Pekak, buta, bisu, mustahil. Itu perkara yang mustahil. Perkara mustahil ni ada zat mana? Tuhan yang kedua tu zat, mustahil. Anak, mustahil, tu zat juga. Isteri, tu zat juga, mustahil. Jadi yang wajib, zat dan sifat Allah. Yang harus, zat dan sifat yang baharu. Yang mustahil, zat dan sifat yang akal tak terima nak kata ada. Jadi segala yang wajib, Allah mengetahui. Segala yang harus, Allah mengetahui. Segala yang mustahil, Allah mengetahui. Dia nanti bicara di bawah tu ta'alluq. Ta'alluq bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala perkara. Perkara wajib Allah mengetahui, perkara harus Allah mengetahui, perkara yang mustahil Allah mengetahui. Adapun kita dahulu, kudrah dan iradah dahulu, Allah mengada, Allah menentukan akan perkara yang harus ada, harus tiada. Ingat dah dahulu, ilmu Allah mengetahui Allah ke semua. Yang wajib Allah Ta'ala tahu, yang harus Allah Ta'ala tahu, hak mustahil Allah Ta'ala tahu. Adapun kudrah dan iradah mengada dan menentukan hanya akan perkara-perkara yang harus ada, harus tiada. Dipanggil perkara yang mumkinun, mumkinat dipanggil. Apa mumkinun? Perkara yang terima ada, perkara yang terima tak tiada. Mumkinun dengan yang harus tu sama je lah. Jaiz yang harus ada, yang harus tiada. Mumkinun, perkara yang terima ada, perkara yang terima tiada. Sama je lah. Jaiz dengan mumkinun, perkataan lain-lain, tapi perkara yang sama. Jadi kudrah iradah hanya bertakluk, berfungsi, bertakluk kepada perkara yang harus. Ilmu, takluk ilmu mengetahui akan yang wajib, akan yang harus, akan yang mustahil. Ni Ning ni bunyi macam payah sikit, bunyi macam tinggi ilmu. Ada pegangan kita lah. Kudrah iradah berkait tak dengan zat dan sifat Allah yang wajib ada. Kalau kita kira balik, kudrah dan iradah berkait tak dengan zat dan sifat Allah yang wajib ada. Kudrah ke yang mengadakan zat Allah?
Kudrah ke yang mengadakan sifat Allah? Ada. Iradah ke yang menentu zat Allah? Iradah ke yang menentu akan sifat Allah? Ada. Atau kata kudrah iradah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Ke ada Allah tu bagaimana? Ada Allah tu datang daripada kehendak iradah. Ada gitu. Ada Allah tu qada tu. Gitu. Tak qada takluk kudrah dan iradah hanya perkara-perkara yang harus. Bukan kata ada Allah datang daripada qada dan qadar. Tak ada. Qada qadar ni takluk kudrah iradah lah. Pada ni. Jadi perkara wajib, zat dan sifat Allah adakah datang dari qada dan qadar? Qada qadar Allah menentu, Allah mengada akan perkara yang harus ada, yang harus tiada. Itu jelah. Kemudian sekutu bagi Allah ataupun anak bagi Allah, isteri bagi Allah, perkara yang mustahil nak kata ada. Jadi tak ada sekutu, tak ada anak, tak ada isteri bagi Allah. Datang daripada qada dan qadar. Allah yang menentukan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah yang menentukan tidak akan ada anak bagi Allah. Allah yang menentukan bahawa tidak akan ada isteri bagi Allah. Dah, tidak berkait tu. Tak berkait dengan kudrah dan iradah. Kudrah ni jenis mengada meniada. Itu takluk kudrah. Fungsi kudrah mengada meniada. Mana ni? Jadi mengada sah kepada perkara yang asal tiada. Ada ni? Kudrah mengada akan perkara yang asalnya tiada. Dan zat Allah asalnya tiada. Qadim. Sifat Allah asalnya tiada. Tak, qadim. Maka tidak berkait dengan kudrah mengada. Sebab memang qadim. Mengadanya macam mana? Meniada. Zat Allah terima tak tiada? Zat Allah terima tak tiada? Tak terima. Wajib ada, tak terima tiada. Jadi fungsi kudrah meniada. Jadi zat Allah tak terima tiada. Tak belaga. Jadi kekal Allah tidak berkait dengan Allah yang mengadakan, mengekalkan, tidak berkait. Sebab apa? Sebab Allah ni kudrah mengada meniada. Zat Allah, sifat Allah tidak terima tiada, maka tidak berkait dengan kudrah nyata. Kemudian sekutu bagi Allah ataupun anak isteri bagi Allah memang tak ada. Memang tak ada. Tak ada pada azal. Sedikala tak ada dan tidak akan ada selama-lamanya. Sebab perkara mustahil, perkara yang tiada dan tidak akan terima ada selama-lama. Perkara yang harus asal tiada tapi terima ada kemudian. Ni kita. Perkara harus asal tiada, terima ada. Tak terima ada. Mana kalau diadakan akan boleh terima. Ada pun perkara mustahil, perkara yang tiada dan tidak akan terima ada selama-lamanya. Ini perkara mustahil. Bukan boleh jadi juga akan datang ada sekutu bagi Allah. Boleh jadi juga akan datang ada anak bagi Allah. Akan diterima juga akan datang ada isteri bagi Allah. Jadi sekutu, anak dan isteri ni bukan perkara mustahil, perkara harus jadinya. Dah perkara mustahil tu. Mana perkara yang tak ada dan tidak akan terima ada selama-lamanya. Itu perkara mustahil. Dan sekarang ni sekutu Allah tak ada. Adakah kudrah yang mentakdakan? Jadi ni, dia kudrah, fungsi dia mengada dan meniada. Jadi sekutu bagi Allah ni perkara yang tak ada dan tak terima ada. Fungsi kudrah mengada. Nak mengada macam mana? Ini perkara yang tak terima pada ada. Satu lagi fungsi kudrah meniada. Sekutu bagi Allah memang tiada. Anak bagi Allah memang tiada. Isteri bagi Allah memang tiada. Fungsi kudrah meniadakan. Meniadakan apa benda yang tiada dah. Faham tak ni? Jadi perkara mustahil
tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ni kita bicara kudrah dahulu kan. Allah kuasa segala-gala. Tak segala-gala yang harus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap suatu amat kuasa. Suatu perkara yang harus yang dikehendaki oleh Allah. Pandai ni. Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Sesuatu apa ni? Sesuatu perkara yang harus yang dikehendaki oleh Allah. Pada ni. Kalau perkara yang wajib mustahil, tak ada berkait dengan amat kuasa Allah Taala. Perkara harus sekalipun tetapi tidak dikehendaki oleh iradah Allah pun tidak berkait juga dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, sesuatu yang harus yang dikehendaki oleh pada azal. Allah kehendak ada, kudrah mengada. Allah kehendak tiada, kudrah pun meniada. Allah kehendak pada azal gerak, kudrah menggerakkan. Allah kehendak pada azal diam, Allah yang diamkan. Itu kudrah belaka tu. Allah kehendak pada azalnya sejuk, sampai masa kudrah yang menyejukkan. Allah kehendak pada azal panas, sampai masa kudrah yang memanaskan. Tapi ingatlah saya sebut dah minggu lepas. Sandar kepada kudrah isnad majazi. Bukan kudrah yang mengada, bukan kudrah yang meniada, bukan kudrah yang menggerak, yang mendiamkan, bukan kudrah yang mensejuk dan memanaskan. Itu semua adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ada gitu. Sandar kata kudrah yang mengada, yang meniada, kudrah yang menggerak, yang mendiam, itu isnad majazi. Letak hanya sementara kepada sifat. Isnad hakiki sandar sebenar-benar kepada Tuhan. Siapa yang mengada, yang meniada, siapa yang menggerak, mendiam, Tuhan yang namanya Allah, yang bersifat dengan kudrah, yang mengada dan meniada. Tuhan. Allah tu asma, nama bagi Tuhan. Jadi Tuhan yang mengada, meniada, yang menggerak, yang mendiamkan, yang menjadikan sejuk, yang menjadikan panas. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tapi kita sebut kudrah-kudrah yang mengada, meniada tu hanya isnad majazi. Jadi fungsi kudrahnya mengada, meniada. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah. Dan Allah kuasa atas segala-gala. Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua. Allah kuasa tak nak menjadikan anak bagi Tuhan. Kuasa tak nak menjadikan isteri. Itu perkara yang mustahil, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dah jawablah kuasa ke tidak? Jawab kuasa pun tak betul, jawab tidak kuasa pun tak betul. Ada ni? Dah kalau tanya kadang-kadang terkia-kia juga. Allah kuasa kan atas segala-gala. Allah kuasa atas segala-gala. Sebagaimana Allah mengetahui segala-gala. Allah mengetahui segala-gala. Allah kuasa atas segala-gala. Walahal segala-gala yang di bawah kuasa Allah perkara yang harus saja. Segala-gala yang di bawah ilmu Allah, yang wajib, yang harus, yang mustahil, tak sama segala-gala di situ. Sebut memang segala-gala. Kan ada ni? Allah kuasa atas segala-gala. Allah mengetahui akan segala-gala. Allah melihat akan segala-gala. Segala-gala tu tak sama tu. Tambah selagi Allah melihat. Allah melihat akan segala perkara. Allah melihat. Kan itu kita cakap kan. Jadi Allah kuasa segala perkara. Allah mengetahui akan segala perkara. Allah melihat akan segala perkara. Segala perkara tu kena perici pula. Jadi kuasa Allah ni perkara yang harus juga. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kuasa Allah. Jadi Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua ataupun anak atau isteri bagi Tuhan. Nak jawab kuasa, takut juga. Nak jawab lemah, lagi takut. Orang tanya,
Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua? Dah sebut Allah kuasa segala-gala kan? Okey, Allah kuasa segala-gala. Allah kuasa tak nak mengadakan Tuhan yang kedua? Kita nak jawab kuasa, timbul Tuhan yang kedua ni, hancur lebur langit bumi. Jawab Tuhan lemah dah. Lemah daripada menjadikan Tuhan kedua. Takut nak jawab lemah. Jawab lemah ke Tuhan? Boleh jawab lemah. Nah, patut jawab kan ni? Jawab kuasa. Tak nak pergi jawab kuasa. Jawab lemah. Lagi tak berani. Nak sebut lemah tak berani dah. Patut jawab macam mana? Jadi Allah Ta'ala kuasa ke tidak menjadikan sekutu, tengoklah dulu. Sekutu bagi Allah ni di bawah ta'aluk kudrah ke tak? Di bawah tagangan tugasan kudrah ke tak? Dah tagangan tugasan kudrah perkara yang haru. Dah sekutu bagi Allah perkara haru ke? Tak, bukan mustahil. Anak isteri bagi Allah bukan perkara mustahil. Maka tidak ada kaitan dengan kudrah Allah. Nak jawab kuasa pun tak boleh nak jawab. Nak jawab lemah pun tak boleh nak jawab. Sebab bukan berkait dengan kekuasaan. Pada ni memang nak jawab kuasa pun takut mengadakan Allah yang mengadakan Tuhan yang kedua. Nak jawab lemah lagilah takut. Tapi kedua-dua tu tak boleh jawab belaka. Sebab apa? Sebab kudrah Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Bandingan ginilah, bandingan ni tak berapa tepat, tapi boleh buat gambaran. Ni hak biasa tu buat bandingan. Pisau tajam molek. Lu dok nak kerak besi. Tak ada kaitan pisau dengan besi. Besi ni kena pakai alat lain. Dah mu kata tajam sangat, tajam pun adalah barang hak tugas dia. Besi ni bukan tugas pisau. Besi ni tugas meseng lain lah pula. Kalau memang benda lembut, benda lembut tugas pisau. Pisau luk tak nak kerak benda ni? Boleh jawab lah. Luk ke tak luk lah, pisau tupu sangat. Boleh jawab. Sebab memang kerjaan pisau dah. Tiba-tiba pisau ni tupu, maka boleh jawab lah. Tidak luk. Kalau kata besi, pisau luk ke tak? Bukan kerjaan pisau. Luk ke tidak luk, tak ada nak jawab. Bukan kerja dia. Guna meseng dah. Tiba-tiba meseng tu mata tupu. Barulah, meseng ni tak boleh nak kerak besi. Sebab apa? Tugas meseng dah. Tapi oleh kerana meseng tu mata ditumpu mata lama. Boleh jawab. Dak pakai meseng ni. Siapa ke nak kerak besi tak luk. Kalau pisau, tak pakai pisau tajam ni. Nak kerak besi pun tak boleh. Tak ada cakap gitu. Kau cakap itu tak betul. Allah pisau ni dak pakai sungguhlah. Nak kerak benda lembut begitu pun tak boleh. Sebab dia tepu. Betul bila kata lagu pisau. Sebab benda lembut tu memang kerjaan dia dah. Tiba-tiba dak pakai pisau ni. Tupu. Kena cari pisau lain. Boleh kata pisau ni dak pakai. Tapi pisau ni dak pakai lah. Sebab apa? Besi pun tak boleh kerak. Dia cakap gitu. Sebab bukan tugas pisau besi ni. Tugas meseng. Sama jugalah benda mustahil bukan ta'aluk tugas ataupun tagangan bagi kudrah dan iradah. Ta'aluk, tugas, fungsi. Biasa dia tu sebut tagangan. Tagang. Tagangan, faham tagangan? Kita tak pun nak faham mana tagangan ni. Kita tagangan ni cagaran tau. Ke apa? Bukan tagangan tu cagaran. Kita guna perkataan tagangan. Tak guna? Tak guna? Tak ada? Tagangan tak ada? Mana apa? Ta'aluk kudrah, fungsi kudrah, kerjaan kudrah, tagang dia. Tagang dia apa? Perkara yang harus ada, harus tiada. Tu hak Allah Ta'ala atas tiap satu amat kuasa, suatu yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah mengetahui segala-gala, segala-gala sungguhlah yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Allah melihat segala-gala yang ada.
Di situ pula. Mana segala-gala yang ada? Zat Allah. Allah melihat akan zat Allah. Allah melihat zat Allah. Dah kenapa? Zat Allah ada ke tak? Ada. Allah melihatlah zat Allah. Jadi zat Allah sendiri pun Allah melihat. Dah kita melihat tak tubuh kita? Kita melihat kan? Jadi Allah melihat akan zat Allah yang wajib ada, dan Allah melihat zat Allah, zat yang sifat Allah, sifat yang wujudi yang wajib ada. Dan Allah melihat akan zat kita yang harus ada. Allah melihat akan sifat kita yang harus ada. Yang mustahil Allah melihat ke tidak? Zat Tuhan yang kedua tidak ada. Anak tidak ada. Isteri tidak ada. Allah melihat tak? Hak tak ada ni. Tidak berkait dengan melihat oleh Allah. Allah melihat segala perkara yang ada juga, sama ada tu wajib ataupun ada tu harus. Jadi maknanya kalau kita bagi kudrah Allah hanya pada perkara yang harus. Melihat Allah perkara yang ada, sama ada yang wajib ataupun ada yang harus. Mengetahui Allah barulah sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Dia gitu. Barulah sekalian sungguh-sungguh. Jadi makna Allah amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah melihat akan segala perkara. Allah mengetahui akan segala perkara. Allah kuasa akan segala perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Allah melihat akan segala perkara yang ada, sama ada yang wajib, zat dan sifat Allah, ataupun ada yang harus, zat dan sifat makhluk, sifat yang baharu. Adapun zat dan sifat yang mustahil, Allah tidak melihat sebab ianya tiada. Jadi melihat hanya akan perkara yang ada. Mengetahui ni mengetahui habis. Segala yang ada yang wajib, zat dan sifat Allah. Segala yang ada yang harus, zat dan sifat makhluk, Allah mengetahui. Dan juga perkara yang mustahil, Allah mengetahui. Segala-gala perkara, daripada yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Jadi segala perkara yang wajib yang Allah mengetahui, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, tu segala yang wajib. Yang wajib ni zat Allah yang esa, dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ni kita perinci satu-satu pula. Ni kita panjanglah bicara sedikit berkaitan dengan huraian sifat ilmu ni. Tapi huraian panjang mana pun, hak tu hak pegangan kitanya. Kita berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara, memanglah segala-gala perkara habis, walaupun sebesarah pun tidak terkecuali. Itu pegangan kita. Allah mengetahui berkaitan dengan zat Allah. Allah mengetahui zat Allah yang esa. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang kita wajib berpegang secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang menjadi lawan pada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Ada ni. Hak kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Dalilnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada makhluk ini. Ni di awal kitab Faridah kita dahulu. Hak sifat 13 ataupun sifat 20, hak tu wajib atas mukallaf, orang yang baligh serta berakal, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail. Tapi permulaannya wajib atas mukallaf, orang yang baligh serta berakal, mengetahui dan berpegang secara ijmal dahulu, secara kasar. Secara kasar macam mana? Allah Tuhan yang esa, yang menjadikan segala-gala perkara bersifat dengan sifat kesempurnaan.
Maha suci daripada sifat kekurangan. Kalau ada satu sifat kekurangan di zat Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala sifat kekurangan sendiri pun tak boleh nak selesaikan, nak buat langit bumi macam mana, kekurangan diri pun tak lepas. Jadi ada langit bumi ni menjadi dalil Allah Maha suci daripada sifat kekurangan. Tapi waktu kita berpegang secara ijmal. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Ada tidak terhingga bilangan. Banyak ada hingga bilangan. Ada hingga bilangan. 1 bilion banyak sungguhlah. 1 trilion lagi banyak. Faham dah ni? 1 juta mana 1000 ribu. Faham tak ni? 1 juta tu 1000 ribu. Yelah dia 999,999. Dia naik satu laginya 1000 lah. Jadi 999,000. Lepas tu lepas 999 dia akan naik kepada angka 1000 ribu. 1000 tu juta. Jangan duk bilang pelik. 999,000 kemudian 1000 ribu. Tu siap. Kalau bilang gitu. Jadi sejuta ni 1000 ribu. 1 bilion 1000 juta. 1 trilion 1000 bilion. Betul tak? Jadi 1 trilion ni Allah banyaknya lah. Tapi kalau bilang ada hingga tak? Ada suk tak? Ada akhir tak kalau bilang? Adalah akhir dia. Lambat tu lambat lah. Tapi ada tak hingga? Mana apa? Banyak tapi ada hingga bilangannya. Banyak 1 trilion. Bayangkan 1000 bilion. 1 bilion ni pun Allah 1000 juta ada 1 bilion ni. Ada ni 1 bilion tu sudah 1000 juta. Bayangkan 1 trilion ni 1000 bilion. Mana apa ni? 1000 juta. 2 kali 1000 tak? 1 trilion. Banyak, memang banyak sangat. Tapi kalau bilang ada hingga ke tak? Pada hingga ni ada suk tak? Ada akhir ke tak? Ada. Lambat tak lambat pun ada dia punya hingga dia. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Apa nak maksud ayat? Kalau sebut kata banyak, ada hingga bilangan. Tak. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Mana bukan 1 trilion tak lah. 1 trilion ni banyak. Tapi kalau bilang ada hingga. Jadi sifat kesempurnaan Allah ni tidak ada hingga bilangan dia. Hak wajib tu kita berpegang secara ijmal. Berbeza dengan kita pegang secara ijmal sifat Rasul. Sifat kesempurnaan bagi Rasul banyak, tapi jangan kata tidak ada hingga. Sifat kesempurnaan bagi Rasul, sebab Rasul ni pilihan Allah kan. Bukan hanya sidik, amanah, tabligh, fatanah sahaja. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, hak tu mengetahui dan berpegang sebagai sifat 20 secara tafsil. Adapun sifat kesempurnaan, tapi sempurna bukan sempurna sebagai Tuhan. Sempurna sebagai seorang manusia, kamal basyari dia panggil. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan. Rasul bersifat dengan sifat kesempurnaan, tapi kesempurnaan ni sebuah manusia. Ada ni. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan. Rasul bersifat dengan sifat kesempurnaan, sempurna nisbah seorang manusia. Jadi sifat sempurna sebagai manusia di Rasul ni banyak. Tapi bukanlah kata tidak terhingga bilangan. Banyak. Lepas tu banyak mana tak sudut bincang lah. Tapi mana kalau sebut kata sifat ni sifat lebih sebagai seorang manusia, ada di Rasul.
Berani memang Rasul. Ada di Rasul. Tegah memang ada di Rasul. Ni pandai ni. Penakut ni sifat kurang ni sebab manusia ni mustahil di Rasul. Panggil apa ni? Lock leg apa? Hak tak tegah tu lah. Lock leg. Sebut ni dia ada tu juga, sebut tu tak jadi walaupun bunyi serupa. Apa ni? Macam lalang bagi dah. Lock leg ni bukan Rasul kita pun orang tak pakai dah. Macam mana haji tu? Cara haji lock leg ni. Sekali gitu, sekali gini. Mana manusia biasa pun orang tak ambil kira dah. Orang lock leg. Jadi Rasul ada tak sifat lock leg? Lock leg ni sifat kekurangan. Mustahil. Hak mustahil Rasul dusta, khianah, sembunyi wahyu, bodoh. Hak tu hak mustahil secara tafsil. Secara ijma' ni, secara kasar. Mana-mana sifat kekurangan ni sebab seorang manusia mustahil di Rasul. Tapi sifat sempurna di Rasul bukan tidak terhingga bilangan. Sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui satu-satu. Kita nak bicara di sini. Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan tidak ada penghujung. Sebab di hadapan tu kan Allah mengetahui atas jalan meliputi, atas jalan tafsil, atas jalan terperinci satu-satu. Jadi sekarang ni perkara yang wajib sifat Allah. Sifat Allah tidak ada penghujung bilangan dia. Tapi tiap-tiap satu sifat Allah yang tidak ada penghujung bilangan, Allah mengetahui atas jalan tafsil. Allah tahu satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak ada penghujung. Jadi Allah Ta'ala mengetahui satu-satu secara tafsil sifat kesempurnaan Allah yang tidak ada penghujung bilangan dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ada ni. Sekarang kena satu-satulah. Kenapa macam payah? Musim-musim hujan ni lagi mudah faham sebab dia sejuk sikit. Kesejuk jadi payah faham. Dia sejuk jadi sejuk juga dah. Campur dengan mengatuk puasa. Dah sejuk. Dia patut sejuk ni dia kena panas baru jadi cergas sikit. Jadi sekarang perkara yang wajib yang Allah mengetahui sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan bagi Allah ni tidak terhingga bilangannya. Faham tak kitanya? Allah mengetahui atas jalan tafsil. Allah mengetahui atas jalan satu-satu. Ada ni. Allah mengetahui atas jalan satu-satu. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan. Allah mengetahui tiap-tiap satu sifat kesempurnaan bagi Allah atas jalan tafsir tadi ni dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Ada pengetahuan tak ada penghujung? Gitulah, berarti setakat tu je. Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tiba-tiba Allah mengetahui dengan terhingga. Jadi maknanya sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui ada sakat. Jadi maknanya hak baki jatuh jahil Allah mustahil. Di sekarang ni sifat kesempurnaan tak ada hingga. Allah mengetahui satu-satu atas jalan tafsir dengan tak ada hingga jugalah. Cuma Nawi nampak sikit dalam kitab dibuat bandingan. Dibuat bandingan dengan Allah mengetahui akan napah ahli syurga. Napah ahli syurga. Ahli syurga kan dia hidup selama-lama. Kekal kan? Jadi napah ahli syurga bukan napah ahli syurga ni gerak dia ahli syurga pun samalah. Jadi dia mari dengan ayat napah ahli syurga. Jadi ahli syurga ni hidupnya selama-lama. Jadi napah ahli syurga ni bernapah selama-lama. Kan? Ada penghujung tak napah ahli syurga? Tak ada penghujung. Allah mengetahui tak atas jalan tafsir akan napah ahli syurga. Allah mengetahui.
Allah mengetahui macam mana? Sebab napah ahli syurga tak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Faham tak situ? Kalau napah ahli syurga tak ada penghujung, Allah mengetahui hanya 1 bilion tahun saja di syurga. Tapi syurga, napah ahli syurga tak ada penghujung. Dan lepas itu Allah tidak tahu, mustahil sama sekali. Jadi Allah mengetahui satu-satu tafsir akan sifat kesebenaran Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, sama dengan Allah Ta'ala mengetahui napah ahli syurga. Yang mana napah ahli syurga tidak ada penghujung, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Yang tadi kita bicara sifat perkara yang wajib, lepas tu dibandingkan dengan napah ahli syurga. Napah ahli syurga ni perkara yang harus. Nampak tak? Sekarang Allah mengetahui segala perkara. Mana segala perkara? Daripada segala yang wajib, zat dan sifat kesemuanya bagi Allah. Dan yang harus, segala yang harus Allah mengetahui. Mana segala yang harus? Termasuk napah ahli syurga. Yang harus lah tu. Pada ni. Sebab yang wajib hanya zat dan sifat Allah. Jadi maknanya kehidupan ahli syurga perkara yang harus. Harus mana apa? Akal boleh terima kehidupan ahli syurga ni selama-lama, dan akal boleh terima kalau Allah nak hancurkan syurga serta dengan ahli syurga. Akal boleh terima. Akal boleh terima. Tapi syarak tak boleh terima. Nampak pula situ. Syarak tak boleh terima lah, sebab Quran sebut dah khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada kan? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Khalidina fiha abada. Quran beritahu tu. Quran beritahu ahli syurganya kekal selama-lamanya. Berarti napah ahli syurga kekal selama-lamanya. Dan syarak beritahu begitu, maka mustahil pada syarak ahli syurga dibinasakan oleh Allah. Tapi akal boleh terima ke tak? Akal boleh terima. Itu bicara lain lah. Dia hujang ni, bab belajar insya-Allah hujang ni tak ada masalah. Orang mengajar pun, orang belajar pun boleh mari boleh naik kereta, boleh apa, naik motor pun ada baju hujang. Dia hujang ni masalahnya nak mengajar tak boleh, dia bising. Tu je. Bising. Dia bukan masalah hujang, masalahnya bising. Hujang insya-Allah lah tak ada masalah. Kita pergi balik belajar ni, mengajar belajar, mana kena titisan air hujang tu, semuanya akan jadi saksi di hari akhirat. Jangan pula balik pakai berjeruk gitu, jangan. Apa balik berjeruk hari ni ni? Berjeruk ni air yang ada di tubuh, di baju berjeruk ni jadi saksi di hari akhirat. Maknanya hujang tak ada masalah kitanya. Cuma masalah hujang ni kalau masa dia lebat. Masa dia lebat, suara tak tahan nak berlawan dengan hujang. Tak berlawan. Saya pernah kenanya di air Rabu esok tu lah, di belada kolam tu. Belada kolam tu kalau kena musim hujang berpanjangan, dia naik air tengah jalan tu. Naik air tengah jalan tu. Dekat Teluk Menara tu naik air. Situ ada kawasan rendah di situ. Kalau mengadap dengan rumah ni kos rendah, kos sederhana tu ada kan, dekat sekolah tu lah. Masjid belah kiri, sekolah belah kanan tu, kawasan tu rendah. Tu bermasalah jugalah. Saya pernah kena di situ, tapi tahu jalan kot dalam. Tapi orang nak belajar tak tahu jalan.
Situ. Macam mana nak buat? Nanti kan orang mengajar tahu jalan, mengajar seorang kan. Dah orang belajar, orang luar, bukan orang kampung tu tidak tahu jalan-jalan dalam. Jadi jalan dalam. Boleh pergi ke masjid pada kolam. Mana air tu tak ada air situ. Jalan tepi sungai. Jalan tepi sungai tu, dia boleh lepas daripada air takung di tengah jalan Teluk Menara. Maknanya ke masa tu nak pergi juga. Nak kena mengajar juga. Tu baru betul benda ni. Kita tu dengan majlis ilmu. Orang dulu kitab buatan kepala boda plastik mengarang air pergi belajar. Tuang tak apa basah, kitab tu tak boleh basah. Boda plastik molek, tak apa. Tuang basah di standby dah, baju hok gantian. Belajar tetap belajar. Kita bunyi hujan aja tarik selimut. Tarik selimut sejuk. Jadi kalau hujan sekarang ni insya-Allah lah. Kalau hujan tu lebat. Hak saya sebut tadi hak berkaitan dengan nafas ahli syurga. Maknanya ahli syurga ni kekal harus pada akal sahaja. Harus pada akal. Lepas tu kita dalam kitab Faridah ni dia hanya datangkan terdahulu hukum akal, wajib, mustahil akal. Dia tidak datangkan hukum syarak dan dia tidak datangkan hukum adah. Dia dalam kitab Al-Misbahul Munir. Barulah didatangkan 3 hukum akal, 3 hukum syarak, 3 hukum adah. 3 belaka itu. Hukum akal wajib, harus, mustahil. Hukum syarak wajib, harus, mustahil. Hukum adah wajib, harus, mustahil. Hukum syarak ni bukan hukum taklifiyah yang 5. Kita sebut kata hukum syarak wajib, sunat, harus, haram, makruh. Tu wajib syarak taklifiyah. Itu dalam usul fiqh tu. Tu bicara lain. Kita bicara wajib syarak ni perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang perkara yang ditakhsiskan oleh Allah pada azal, perkara yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam Al-Quranul Karim menyebut ahli syurga khalidina fiha abada, kekal. Maka kekal ahli syurga wajib pada syarak. Binasa ahli syurga mustahil pada syarak. Ni. Syarak ni perkara yang ditetapkan oleh Allah. Jadi apabila Quran menyatakan khalidina fiha abada, ahli syurga kekal, Quran menyatakan pasti kekal ahli syurga adalah ketentuan Allah pada azal. Ada ni. Sebab apa yang Quran beritahu adalah perkara yang ditentukan pada azal. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamah akan berlaku tidak ada ragu. Maknanya kiamah Quran sebut pasti kiamah ni telah ditentukan pada azal. Jadi perkara yang dinyatakan oleh Al-Quran yang ditentukan pada azal, perkara tersebut maka wajib pada syarak perkara itu berlaku. Jadi qiyamah wajib pada syarak. Kekal di syurga wajib pada syarak. Tapi kalau balik pada hukum akal, dunia qiyamah ke dunia ni dikekalkan lah harus pada akal. Hak Tuhan belaka, hak dia belaka. Dia nak kekal pun dunia akal boleh terima. Dia nak hancurkan dunia akal boleh terima. Gitu ya tu hukum akal. Jadi ahli syurga ni kekal ke Tuhan hancurkan semula ke akal boleh terima belaka hak dia. Tapi syarak telah menetapkan kekal. Jadi kita pergi pada hukum akal. Sebab kita bicara perkara yang wajib pada akal, yang harus pada akal. Jadi termasuk perkara yang harus yang Allah Ta'ala mengetahui adalah nafas ahli syurga. Itu perkara yang harus pada akal ni, mana akal boleh terima,
ahli syurga kekal, ahli syurga kekal bernafas ataupun dimatikan oleh Allah Ta'ala semula. Akal berarti dia panggil perkara yang harus pada akal. Allah mengetahui ke tak? Allah mengetahui. Jadi perkara yang wajib Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak penghujung. Perkara yang harus pun Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak penghujung. Sama dia. Kita sama semula perkara yang harus tu. Allah mengetahui dengan pengetahuan berhujung. Lagi satu laginya, dan yang mustahil. Yang mustahil ni rekah je. Allah mengetahui akan perkara mustahil yang tidak berlaku. Hak mustahil ni benda tak ada pun Allah Ta'ala tahu juga. Sekutu bagi Allah ada ke tak ada? Tak ada. Allah mengetahui. Sekutu bagi Allahnya tak ada. Anak bagi Allah mustahil. Allah mengetahui. Anak bagi Allahnya tak ada. Isteri bagi Allah mustahil. Allah mengetahui. Isteri bagi Allah tak ada. Itu mengetahui perkara yang mustahil. Ada ni. Dia kalau nak kira lah perkara mustahil pun Allah mengetahui, tidak ada penghujung juga. Mana perkara yang mustahil? Sifat kekurangan bagi Allah, bukan perkara mustahil. Sifat kekurangan ada penghujung ke tak bilangan? Tak ada penghujung bilangan. Allah mengetahui juga. Dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, bahawa tidak ada bagi Allah sifat kekurangan. Dia gitu. Itu kata pengetahuan Allah tidak ada penghujung. Perkara wajib pun tak ada penghujung, perkara yang harus pun tak ada penghujung, perkara mustahil pun tidak ada penghujung. Mana perkara mustahil? Sifat kekurangan bagi Allah. Dia sekarang ni sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada penghujung bilangan. Lawan dia sifat kekurangan, tidak ada penghujung bagi sifat kekurangan yang lawan pada sifat mustahil. Dan yang lawan pada sifat yang wajib. Jadi sifat yang wajib ni Allah Ta'ala mengetahui satu-satu dengan tidak ada penghujung. Sifat mustahil ni pun Allah Ta'ala mengetahui satu-satu dengan tidak ada penghujung. Ada penghujung jugalah. Kita nak pergi pada perkara yang harus. Perkara yang harus ni, ni zat dan sifat yang baharu yang dihidupkan kembali oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang harus, yang zat dan sifat yang baharu yang Tuhan jadikan balik, Tuhan hidupkan kali di hari akhirat. Yang beriman dan masuk Tuhan masukkan dalam syurga, kekal selama-lamanya. Zat ahli syurga kekal selama-lamanya, sifat ahli syurga, dan kekal selama-lamanya apa yang berlaku di syurga. Contohnya nafas ahli syurga, kekal selama-lamanya, tidak ada penghujung. Apa yang berlaku di syurga Allah mengetahui satu-satu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam ni suara okey tau. Suara okey lah. Yang mengeluarkan suara tak okey. Suara okey. Yang mengeluarkan suara tak okey. Ini kisah lama lah. Masa mula-mula mengajar dahulu, orang perempuan lah, Allah lah dia bising dalam tabir. Dia bersembang. Dia bersembang mula-mula. Saya tak kata apalah. Orang lelaki tempat tu latar papang, Dia ketuk latar, senyap sekejap, lepas tu bising pula. Bising orang lelaki katok tepuk latar, senyap sekejap, lepas tu bising pula. Saya dah kata apa. Kalau kena orang mengajar backing, dia marah. Tapi saya tak pernah tu. Saya biarlah. Tapi oleh kerana suaranya bising, jadi saya pun mengajar angkat suara. Balik serak suara serta demam. Demam balik. Demam. Sebab apa? Sebab masa mengajar, lawang dengar orang perempuan hok bersembang dalam tabir. Bersembang sungguh. Orang ni bersembang ada poin sahaja. Dia mengaji juga. Hak ni hari tu ni dia cerita pengalaman dia. Tapi dia berhenti lah. Nidak. Ni memang bersembang tu. Saya pernah pergi satu tempat pengajian.
Orang mari ramai. Kebetulan saya duduk belah belakang. Belah belakang tu tepi tabir orang perempuan. Bunyi dah dalam tabir. Seorang je. Dia bercakap mula daripada Tok Guru bismillah sampai Tok Guru Allahu a'lam, dia bercakap. Allah kata berasa nak selok je nak tengok mak haji mana ni. Bunyi bukan sebab kata mak haji, sebab suara tu suara orang tua. Tapi dia bercakap macam tak ada kawan. Dia cakap seorang sebelah tu hangguk barangkali tak tahulah. Kata mari jauh-jauh dia bersembang. Tapi orang mengajar tak dengar sebab di belakang. Tapi dia bersembang. Kita belajar jatuh pen, kita ngatuk kan. Jatuh pen. Ambil pen slow-slow sipang. Sebab apa? Sebab bunyi pen jatuh. Ni ada orang belajar pen, dia main pen tu ada tu. Tak. Kadang dia tak. Dia main. Ada. Dia main. Panggil apa tu? Boring. Boring aja dia main. Dia tekan pen, lepas tu dia pecek. Dia tekan pen, dia pecek. Dia tekan pen, dia pecek. Bukan budak-budak ni. Berkali kalau dalam bilik darjah, orang sekolah lah, kalau pelajar dia buat gitu berkali. Cikgu dia buat macam mana? Cikgu mengajar, ni budak sekolah ni, sekolah rendah, kalau rendah kira lah. Pelajar dia main. Pecek. Pen. Macam mana cikgu dia buat? Tapi nak kata macam mana? Dia boring lah orang mengajar tu tak kena dengan selera dia barangkali. Tapi kita ni gitulah. Boleh dengar tau. Tak apalah, sekadar. Jadi balik kepada perkara yang harus. Allah Ta'ala mengetahui segala yang harus. Jadi termasuk yang harus adalah napah ahli syurga. Makna apa? Perkara yang berlaku di syurga adalah perkara yang harus. Harus berlaku, harus tidak berlaku. Harus ada dan harus tiada. Harus pada akal. Tapi apabila Al-Quran menyatakan kekal, maka yang akan berlaku di syurga wajib pada syarak kekal selama-lamanya. Okey. Jadi perkara yang harus yang berlaku di syurga, bila perkara yang harus akan berkait dengan kudrah dan iradah. Jangan lupa tadi. Sekarang mengetahui Allah, mengetahui sekalian. Yang wajib Allah mengetahui dengan tidak ada penghujung. Yang harus Allah mengetahui dengan tidak ada penghujung. Yang mustahil Allah mengetahui dengan tidak ada penghujung. Mana mustahil? Sifat kekurangan bagi Allah yang tidak terhingga bilangan tu. Allah mengetahui tidak ada penghujung. Ilmu. Kudrah iradah Allah kepada perkara yang harus. Perkara yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kita pergi pada perkara yang harus, hak berkait dengan kudrah dan iradah. Perkara yang harus ni termasuk perkara yang berlaku di syurga. Ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung. Berarti perkara yang harus pun tidak ada penghujung. Allah mengetahui satu-satu, nampak di syurga dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tetapi apa yang berlaku di syurga perkara harus tu datang daripada kudrah dan iradah. Datang daripada qada dan qada Allah. Dia kena duduk situ. Jadi berarti ta'alluq qudrah iradah, qada dan qada tidak ada penghujung juga. Mengetahui Allah ilmu tidak ada penghujung. Menentu dan mengadakan oleh Allah tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung. Yang berlaku tu kesemuanya datang daripada kehendak Allah pada azal sampai masa berlaku di syurga dan neraka. Kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Jadi apa yang berlaku di syurga dan neraka ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung. Berarti perkara yang diqadakkan oleh Allah pada azal tidak ada penghujung. Dan perkara yang dilakukan, yang dibuat oleh Allah yang bersifat kudrah pun tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq kudrah iradah ilmu tak ada penghujung belaka. Cuma ta'alluq ilmu ni mengetahui yang wajib, yang harus dan mustahil dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kudrah iradah bertakbir pada perkara harus dengan yang tidak ada penghujung juga. Tapi perkara harus yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung.
yang akan berlaku di neraka, tidak ada penghujung itu perkara haruh. Semua tu datang daripada kudrah dan iradah Allah. Jadi maknanya Allah yang bersifat dengan kudrah mengada, Allah yang bersifat dengan iradah menentu, mengada Allah, menentu Allah, qadar dan qada, tidak ada penghujung. Sebab yang berlaku di syurga, di neraka, hak tak ada penghujung, bukan Allah mengetahui sahaja, bahkan semua itu datang daripada kehendak Allah pada azal iradah, dan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi qada qadar Allah ni bukan perkara yang berlaku di dunia sahaja. Qada qadar Allah sekalian perkara, sama ada yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah yang tak ada penghujung, itu pun datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara baik, perkara jahat, semua itu datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Bukan kata atas dunia ni sahaja, datang daripada qadar dan qada Allah. Jadi di akhirah pun yang tidak ada penghujung syurga dan neraka, datang daripada qadar dan qada Allah. Berarti ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah sama dengan ta'alluq ilmu, tidak ada penghujung. Ada ni. Pengetahuan Allah tidak ada penghujung, tapi pengetahuan Allah yang tidak ada penghujung daripada segala yang wajib yang tidak ada penghujung, dan yang mustahil yang tidak ada penghujung, dan yang harus yang tidak ada penghujung Allah mengetahui, dan yang mustahil tak ada penghujung pun Allah mengetahui. Tetapi kudrah iradah yang tidak ada penghujung hanya kepada perkara yang harus. Jadi nafas ahli syurga adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Nafas ahli syurga adalah perbuatan Allah yang bersifat kudrah yang tidak ada penghujung, dan Allah mengetahui. Nafas ahli syurga itu adalah ta'alluq ilmu yang tidak ada penghujung. Cuma bezanya, hak ilmu segala-gala yang wajib, yang harus, yang mustahil, yang kudrah iradah hanya kepada segala-gala perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pada azal. Panjang ni satu-satu ni dalam bab ilmu ni. Mana kita berhenti di atas wajah meliputi, atas jalan tafsil dengan kaitan dahulu tersembunyi. Ni pengertian sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bicara panjang hak kudrah iradah terdahulu, kena mati di atas huraian sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati molek di sifat ilmu Allah, maka kita akan berpegang comelah hak berkaitan dengan kehendak Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.